وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Hormati Fadil Fauzi selaku Surjaya Atas Kepala Pinang, saya hormati Timbalan Malam Surjaya dan semua susah dan semua jawatan kuasa, Ketua Dewan, saya hormati para jemaah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam yang boleh dapat sama-sama kita berada dalam satu untuk sama-sama kita mencari jalan bagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadikan kita sentiasa berusaha untuk menjadi golongan yang penolong-penolong atau pembantu-pembantu kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Islam, agama ni untuk menyelamatkan dunia dan semua yang ada atas dunia dengan panduan yang Allah Ta'ala turun, kerana dia yang mencipta dunia dan dia mencipta manusia, mencipta jin dan makhluk-makhluk yang lain. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu apa yang ada pada manusia, kelebihan dia, kekurangan dia, keperluan dia. Selagi mana manusia menyedari hakikat tersebut, maka dia akan menerima, menjadikan panduan yang Allah turun sebagai panduan yang betul. Kita bila kita beli satu kenderaan, kereta ke, telefon ke, komputer ke, apa saja, dia ada buku manual dia. Manual ni ialah panduan macam mana kita nak atur, nak urus benda yang kita beli. Dia tunjuk satu persatu supaya kita dapat gunakan manual itu bagi memastikan semua kenderaan yang kita fungsi dengan baik, dengan sempurna. Maka oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta manusia, saya rasa ni paling banyak dalam sejarah saya ceramah, penuh baju bawang Pulau Pinang, lain macam. Berapa tu? Kalau satu ni satu pangkat, banyak ni. Masihlah tuan-tuan sekalian jadi penyebar kepada kebaikan, insya-Allah. Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu min ujurihim syai'a. Siapa-siapa yang menyeru kebaikan, dia mendapat pahala kebaikannya dan semua pahala orang mengikutinya, insya-Allah. Sahabat-sahabat yang tak boleh hadir, tak boleh dengar, ni. Oh, dekat lagi? Itu boleh. Saya belum takut berdesing. Okey. Kau tengah ke? Okey, tuan-tuan sekalian, balik pada apa yang sebut tadi. Oleh kerana Allah Ta'ala turunkan Quran pada manusia, dan Nabi itu manusia, dia wafat. Oleh kerana Nabi itu wafat, manusia perlu panduan. Kalau kitab suci itu musnah dengan wafatnya Nabi, maka manusia tak ada panduan hidup. Nabi manusia, dia tentu mati. Semua Nabi wafat, tak ada yang kekal, termasuk Nabi Isa AS. Cuma dia belum wafat lagi, diangkat oleh Allah Ta'ala, tapi dia akan wafat dengan manusia. Jadi oleh kerana manusia ni perlukan panduan. Kalau panduan tu Nabi dah wafat, lalu Allah kekalkan Quran sampai kiamat. Quran ni tidak akan berubah. Maka semua manusia kena pastikan bahawa yang kita buat tu betul dengan Quran. Sebab Quran ni bukan nak sokong mana-mana golongan. Quran dia bukan tu nak sokong PAS, nak sokong UMNO, nak sokong gerakan, nak sokong DAP, nak sokong parti politik, nak sokong Arab, nak sokong bukan Arab, tak. Quran bukan nak turun untuk menyokong manusia. Manusia tu kena ikut Quran. Bangsa kena ikut Quran. Kaum kena ikut Quran. Sebab siapa yang betul dengan Quran, dia betul. Siapa yang salah dengan Quran, maka dia salah. Tak perlu kita dakwa saya betul, orang ni betul. Semua akan kata dia betul. Dalam bab agama, tak ada agama yang kata dia tak betul. Semua agama mendakwa dia betul. Semua kaum mengatakan dia lebih mulia pada kaum lain. Tapi sebenarnya Allah kata, betul tak betul tu siapa yang betul dengan Quran. Siapa betul dengan Quran, maka dia betul. Al-haqqu min rabbik.
fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran daripada Tuhan kamu, bukan daripada pemimpin kamu, bukan daripada penyokong kamu, bukan pengikut kamu. Kebenaran daripada Tuhan kamu. Jangan ragu-ragu, kata Allah. Maka oleh kerana itu, setiap perbuatan kita buat ni, kita kena ada kayu ukur dia. Kayu ukur dia yang aku buat ni betul dengan Islam ke tak betul? Sebab tu bila kita sebut bahawa orang memperjuangkan Islam dapat pahala, kan dia betul dengan Quran. Ya. Semua orang boleh dakwa bahawa perjuangan dia dapat pahala. Tapi betul tak betul, siapa yang betul Quran baru dapat pahala. Siapa betul dengan Allah Ta'ala, dengan hadis baru dia betul. Maka oleh kerana itu, semua parti-parti politik ke, ajaran ke, manusia ke apa, kena ikhtiar supaya hidup kita betul dengan Quran. Betul dengan hadis Nabi SAW. Sebab tu bila kita semayang, kita minta satu ni. Bukan semayang dia. Kalau tuan-tuan tengok dalam seluruh sistem Islam, permohonan yang wajib minta satu je. Satu ni je wajib. Dalam zakat, tak ada bacaan wajib. Tak ada satu bacaan wajib dalam zakat. Dalam haji, tak ada satu bacaan wajib. Semua bacaan dalam haji itu semua sunat. Masa tawaf sunat, dia tak baca pun tak apa, sah tawaf. Kita pergi buku di Arafah, tak ada. Melontar jumrah, ada bacaan wajib? Tak ada. Ya. Semua tak ada. Sepanjang ibadah haji dan umrah, tak ada satu bacaan wajib. Baik, zakat tak ada bacaan. Haji tak ada bacaan. Puasa, memang tak ada bacaan wajib, puasa. Yang ada semayang. Dalam semayang ada dua bacaan wajib. Dipanggil rukun qauli. Satu, Fatihah. Yang kedua, tahiyat. Tahiyat akhir. Tahiyat awal pun bukan wajib. Ya, sunat muakkad. Tertinggal kena sujud sawi. Tapi dalam tahiyat ada wajib minta? Tak ada. At-tahiyatul mubarakatuh. Semua puji yang nak puji pada Allah Ta'ala. Dalam Fatihah, semua pujian kecuali satu je minta. Ihdinas siratal mustaqim. Maknanya apa dia? Dalam seluruh sistem Islam, Allah Ta'ala wajibkan kita minta dengan dia satu ni. Kamu kena minta dengan Allah Ta'ala. Kita kena minta dengan Allah. Apa dia? Ya Allah, tunjukkan padaku jalan yang betul. Kan kita profesor dah. Ada PhD 5-6 dah. Akal hebat dah. Pengikut ramai dah. Penyokong ramai dah. Berjuta penyokong kita. Ya, dunia ni. Walaupun hebat macam mana pun bab ini, kamu kena minta dengan Allah. Sebab menentukan jalan betul bukan duk di akal fikiran. Bukan duk di emosi bangsa. Tidak duk pada nafsu. Tidak duk pada penyokong ramai. Tidak duk situ. Duk pada panduan Allah. Kamu kena, yang ni kamu kena minta tolong Allah Ta'ala. Kena minta dengan Allah. Sebab tu bila setiap semayang, kita wajib baca Fatihah. Semayang fardu ke, semayang sunat ke, semayang gerhana ke. Hatta semayang mayat yang tak ada rokok, tak ada sujud. Tempat saya tak rokok, sini saya tak tahu. Ya. Semayang mayat yang tak ada rokok, sujud ni pun wajib baca Fatihah. Surah tak wajib baca, pun kena baca Fatihah. Dalam Fatihah yang kita minta satu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuk padaku jalan yang betul. Kita hidup ni tuan-tuan, kalau hidup kita jalan tak betul, tak ada guna. Tuan-tuan jadi Perdana Menteri pun, kalau jalan tak betul, tak guna. Ya. Jadi siapa pun, wakil rakyat ke siapa, kalau jalan hidup tak betul, tak ada guna langsung. Tak ada nilai langsung. Walaupun kita rasa hebat. Sebab yang nak menilai kita nanti bukan kita, Allah. Dalam pilihan raya, yang menilai kita rakyat yang akan undi kita. Tapi tak habis di situ. Penilaian itu akan dinilai balik oleh Allah Ta'ala di akhirat. Maka pastikan nilaian itu betul dengan kehendak Allah. Sebab itu terkaliman itu ayat Quran. Wa anna haza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Bila Jibril waktu ayat ni, Nabi SAW minta sahabat-sahabat dekat semua. Hampirkan nama. Dekat-dekat. Nabi suruh sahabat dekat semua. Maka Nabi SAW ambil satu ranting kayu, Nabi buat satu garisan atas tanah tu, straight, lurus. Nabi kata, wa anna haza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini jalanku yang lurus, kami ikut je. Nabi buat satu garisan straight, lurus atas tanah tu. Supaya sahabat nampak
Jalan Islam ni bukan jalan bengkok-bengkok, bukan jalan nak tipu siapa-siapa, bukan jalan nak khianat siapa-siapa, bukan jalan nak mengangkat, melebihkan seorang, merendahkan seorang, tidak. Dan Islam ialah satu jalan yang jelas, clear. Politik ke, ekonomi ke, perpaduan ke, hiburan ke, apa pun, jalan dia jelas. Bukan bengkok-bengkok, bukan bengkok-bengkok. Wala tattabi'u subula. Kamu jangan ikut sempang-sempang. Nabi buat sempang kiri, sempang kanan, sempang kiri, sempang kanan. Nabi kata, jangan kamu ikut sempang kiri kanan, fatafarraqum bikum an sabili. Kamu akan terpisah daripada jalan sebenar. Kalau dah ikut sempang kiri, kamu dah tak ikut jalan betul. Ada orang kata politik ini tak ada dalam Islam. Ya. Dulu-dululah, sekarang orang tak kata macam tu dah. Ya. Ada orang menganggap politik ni kotor. Sebab tu orang politik tak boleh kuliah. Sebab politik kotor. Agama bersih. Agama ni bersih, politik ni kotor. Dia nak mengintah negara ni orang agama ke orang politik? Dia nak mengintah negara orang politik. Jadi orang kotor mengintah negara. Patut kotor pun. Kita beritahu dalam Islam, politik ni bukan kotor. Politik ni bersih. Ya. Sebab itu bila Nabi senaraikan sahabat-sahabat, ia akan masuk syurga tanpa hisab. 10 sahabat Nabi, semua 9 ahli politik. 9 ahli politik. Seorang je ahli ekonomi, Amr bin Auf. Yang lain semua pemimpin-pemimpin. Supaya kita contohi dia. Ada pula ustaz, dia kata, Ustaz Tuan Ibrahim kata 9 ahli politik. Tapi kita bukan macam Bakar. Memanglah. Kita kena contoh Nabi, contoh Sayyidina Bakar, contoh Sayyidina Umar, contoh Sayyidina Osman, contoh Sayyidina Ali, contoh Talha, contoh Zubair. Ni sahabat-sahabat Nabi dijamin syurga oleh Allah. Cuma nak sebutnya, hebatnya 9 daripada 10 ahli politik. Ya. Sebab tu kalau Islam tak ada politik, hancur. Cuma politik macam mana? Politik yang betul dengan kehendak Allah Ta'ala. Betul dengan kehendak Rasul SAW. Supaya dapat pahala kita berjuang ni. Tidak letih saja. Tidak penat saja. Ya. Sebab tu, mesti ada asas yang kita nak berjuang ni apa dia. Yang kita minta rakyat sokong kita ni, kita nak bawa ke mana? Orang sokong kita, tapi kita nak bawa ke mana? Sebab itu bahayanya, bila lahir pemimpin yang terpisah dengan panduan Islam. Bila ahli politik terpisah dengan panduan Islam, dia akan punah. Sama juga ahli ekonomi, peniaga, kalau tak ada panduan agama, dia akan rasuah, dia akan riba, dia akan melanggar perintah syarak. Dia akan tipu dalam jual beli dia. Dia akan khianat dalam perjanjian dia. Pasal apa? Sebab dia tak ada panduan. Sebab tu Islam kata, manusia akan betul selagi mana dia berjalan di atas jalan yang betul. Oleh kerana jalan tu ialah satu jalan yang panjang dan pelbagai, macam-macam jenis. Setiap semua tu ada jalan masing-masing. Maka kata Nabi, taraktu fikum amrayn. Aku tinggalkan bagi kamu 2 perkara. Aku tak tinggal tanah, Nabi tak tinggal harta, Nabi tak tinggal, ya. Semua peninggalan Nabi tu jadi hak umat Islam. Ya, bukan hak milik keluarga Nabi SAW. Ya, semua peninggalan Nabi ialah hak bagi umat Islam. Ya. Tapi kalau Nabi tinggal pada kita tanah, tak ada. Nabi tinggal pada kita 2, Quran dan hadis. Kerana nak faham Quran, kena tengok hadis. Sebab hadis menterjemahkan kandungan Quran. Quran sebut rokok. Warka'u wasjudu. Rokoklah kamu dan sujudlah kamu. Macam mana rokok? Rokok tu macam mana? Tengok Nabi. Oh, begini cara rokoknya. Sujud. Oh, begini cara sujudnya. Maka nak faham Quran, tengok hadis. Bila orang mari tanya Aisyah, Pak Aisyah, bagaimana akhlak Nabi? Soalan ni umum. Bagaimana akhlak Rasulullah? Nabi Aisyah jawab, kana khuluqul Quran. Akhlak Nabi Quran itulah. Kamu baca Quran, itulah akhlak Nabi SAW. Seorang Yahudi di Madinah, ya, anak dia 2 orang duk baca kitab. Tak faham makna malaikat. Apa makna malaikat? Malaikat-malaikat ni apa dia? Dia tanya ayah dia, ayah, malaikat ni apa dia malaikat? Malaikat ni macam mana? Makhluk macam mana? Kata ayah dia, kalau kamu nak kenal malaikat, kamu tunggu kat beranda. Biasa kejap lagi malaikat lalu. Ya. Jadi anak pun tunggu. Ayah dia kata malaikat kejap lagi lalu.
Tak lama lalu dua orang sahabat Nabi, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar Khattab, lalu depan rumah dia. Dia kata, ya anakku, itulah malaikat. Inilah malaikat ni. Di sisi orang Yahudi punya hebat akhlak Sayyidina Abu Bakar, hebat akhlak Sayyidina Umar ni macam malaikat. Macam malaikat. Jadi oleh kerana itu, dalam hidup kita ni, kita tahu hidup kita tak panjang. Umur umat Muhammad ni 60-70 tahun. Ya. Walaupun Malaysia sekarang ni dah akan bergerak kepada the aging country, negeri yang makin menua. Sebab ramai orang tua. Ya. Ramai orang makin tua. Dah ada dah 90 tahun, tak mati-mati. 80 tahun biasa. Nak bersanding lagi. Saya dikata 80, saya jumpa seorang pakcik dekat 90 tahun. Saya, ustaz, tak boleh bertanding tak apa, boleh bersanding pun okey. 90 tahun. Baru ni saya jumpa seorang hamba Allah 103 tahun umur dia. Sihat lagi. Ya. Maknanya Malaysia bergerak ke orang makin tua. Sebab tu bayar pencen makin lama makin banyak. Sebab silat-silat hari bulan sampai satu stage, bayar pencen lagi besar pada bayar gaji. Ya. Tak apalah, saya nak sebutnya bagaimana manusia bergerak ke situ. Tapi yang penting bukan panjang pendek umur. Apa yang kita buat dengan umur yang Tuhan bagi. Setiap orang beza, ya akhi. Setiap orang beza, jangan dengki orang lain. Tengok apa yang kita boleh buat. Jangan duka cita apa yang kita tak boleh buat. Kaila taksu ala ma fatakum, supaya kamu tidak duka cita apa yang luput pada kamu. Yang tak dapat jangan duka cita. Oh, saya tak ada duit, saya tak ada sedekah macam dia. Tak boleh sedekah macam dia sebab kita tak ada duit, tapi kita boleh buat apa yang dia tak boleh buat. Maka kita buat apa yang kita boleh buat. Berzikir boleh, berzikir boleh. Baca Quran boleh. Ya, semayang boleh. Apa kita buat, kita buat. Sebab dia akan menjadi hakim besok Allah, bukan manusia. Bila Allah jadi hakim, dia ambil kira semua kedudukan. Sebab tu ada hadis, Nabi kata, aku lihat 1 dinar berlomba dengan 100 dinar. Ya. 1 dinar bersaing, berlomba dengan 100 dinar. Sahabat tak faham. Ya Rasulullah, apa makna Rasulullah? Nabi kata ada orang miskin yang sedekah 1 dinar. Ada orang kaya sedekah 100 dinar. Tapi pada mereka bersaing. Ya, bersaing. Sebab yang paling penting kita bagi pada orang ni ialah kita bagi benda yang kita rasa sayang. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak dikategorikan sebagai golongan yang melakukan kebaikan. Allah kata kamu belum masuk golongan yang albir. Belum masuk lagi dalam kategori golongan yang melakukan kebaikan. Hingga kamu sedekah apa yang kamu rasa sayang. Kalau kita bagi RM1, rasa tak nanti? Tak rasa. RM5, sikit-sikit. 100, 2 minggu terasa. 1000, pensan 3 kali. Sedekah ni bila kita rasa sayang, kita bagi. Memang berat, tuan-tuan. Ya, memang payah. Ya. Almarhum Tok Guni Aziz satu hari, saya kebetulan duduk dekat dia. Ya. Almarhum ni waktu itu dia pakai tongkat. Ya. Ada seseorang hamba Allah hadiah pada dia satu tongkat. Cantik tongkat ni. Dan dia sayang tongkat ni. Tuku sayang sangat. Saya tahu tuku sayang sangat. Sebab cantik, tongkat tu daripada perak. Kemudian ada ukiran-ukiran. Dan saya rasa harganya pun mahal. Orang bagi, Tuku ni berjalan pakai tongkat tu. Di mana-mana pun majlis-majlis resmi pakai tongkat tu. Saya tengah borak ni dalam rumah dia. Tiba-tiba masuk seorang pakcik. Orang tua juga masuk pakai tongkat. Tongkat daripada kayu. Pokok mana dia ambil tak tahulah. Tongkat kayu biasa. Dia masuk-masuk dia salam Tok Guru, dia cium tangan Tok Guru. Boleh tak kita tukar tongkat? Pakcik ni masuk, bawa tongkat kayu biasa, nak tukar tongkat dengan Tok Guru. Dia tanya Tok Guru tu, Tok Guru, tukar tongkat. Tok Guru ambil tongkat saya ambil tongkat Tok Guru, tak apa. Allah. Salah dia buatnya. Kalau saya kata lain kali. Lain kali lah. Tok Guru ni dia bagi tak apa, boleh. Dia pun tukar-tukar. Dia bagi tongkat lawa dia tu pada pakcik. Dia pegang, ambil tongkat kayu pakcik tu. Dia pusing pada saya.
Dia kata lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Allah kata kita ni tak termasuk kategori orang yang melakukan kebaikan hingga kita beri benda yang kita sayang. Dia nak beritahu saya dia sayang tongkat tu. Tapi pak cik tu minta, dia kena bagi juga. Allah Rabbi. Ayah dia, ayah almarhum Tuan Aziz, Tuan Iman. Satu lagi pungut durian kebun dia. Bawa kita tolak. Lalu seorang pakcik dia panggil, mai. Dia pun ambil 2-3 biji durian yang biasa, yang sedang, yang kecil dia bagi. 2-3 biji. Pakcik kata, terima kasih lah Tok Bu, terima kasih banyak Allah bagi. Tok Bu pergi, pakcik tu pergi. Baru melangkah apa kali dia panggil. Mai semua. Syaitan. Mari, syaitan. Mari. Pakcik kata, sudah, syaitan. Siapa pula syaitan? Syaitan itu. Letak balik buah tadi, ambil yang besar-besar ni. Dia bagi yang besar-besar, yang paling besar, yang paling cantik, yang paling sedap, dia bagi buah tu. Dia kata apa dia? Syaitan ni hasut aku, suruh bagi yang kecil-kecil pada kamu. Ya. Ambil yang besar-besar ni. Macam, boleh buat? Malam ni kita dengar dulu, kita berazam insya-Allah. Balik pada kita. Jadi oleh kerana Nabi SAW wafat, manusia perlukan panduan. Tuan-tuan nak meniaga, kena panduan. Tuan-tuan nak berpolitik, berekonomi, apa semua kena ikut panduan. Kita bukan memperalatkan agama, menjadikan agama sebagai alat memandu kita. Agama tak perlu. Agama bukan berhajat pada kita. Kita yang berhajat pada pandangan agama. Ya. Ada orang duk tuduh, ya, pas memperalatkan agama. Kita beritahu, kita jadikan agama panduan dalam perjuangan kita. Sebab itu, kalau ikut politik, bila kita tutup peringis judi di Kelantan ke di Terengganu, ya, tuan-tuan ingat, dari segi politik, kita rugi. Kita rugi. Pertama rugi, tokai judi confirm tak undi kita. Kaki judi confirm tak undi kita. Kalau kita ambil pertimbangan politik, kita baik kita bagi je. Bagi. Nak disco kita bagi. Nak bar kita bagi. Nak joget-joget konsert kecil-kecilan di kampus kita bagi. Sebab apa? Sebab orang ni akan sokong kita. Kita pergi sini, kita di gini. Kita pergi sini, kita di gini. Nampak syekh tolak, kita bagi. Ya. Kita bersama-sama. Ya. Kalau dalam konteks politik. Ya. Okey. Tapi sebagaimana yang kita tahu bahawa, ya, politik Islam, ya, bateri habis. Biasa tu. Okay. Bateri sekarang mahal tapi tak tahan. Dia macam motor juga. Saya ingat masa kecil-kecil dulu, kalau Honda Cup tu, ya, apa, yang gear 1 belakang, gear 2 depan tu. Oh. Kenderaan dulu-dulu kan. Dia lawa tak ada tapi tahan. Kenderaan sekarang lawa tak tahan. Orang pun sama. 25 tahun makan tukar ali dah. Baik, balik pada kita. Jadi oleh kerana itu, bila manusia, kalau ikut politik Islam, politik yang betul dengan syariat, dengan kehendak, walaupun dari segi politik kita rugi. Tutup premis judi bukan untung dari segi politik. Ya. Sebab tu golongan liberal ataupun mudah bahasanya ialah golongan yang boleh semua benda. Dia akan jadi wataknya supaya dapat sokongan semua. Ya. Bila kau cakap Islam, watak pamer sebagai Islam. Bila mari golongan liberal, dia watak sebagai liberal. Mari golongan sosialis, dia akan mencari sosialis. Mari kapitalis, dia akan bertindak sebagai kapitalis. Ya. Dia akan berubah wajah. Ya. Dia panggil, orang Kelantan dia ada satu binatang yang panggil pokok. Sesumpah. Ya. Orang Kelantan panggil pokok tu. Pokok tu sesumpah. Kan sumpah ni kan dia duduk batang hijau jadi hijau, duduk kat biru jadi biru kan. Ini pokok. Orang Kelantan panggil pokok. Orang yang mengikut dipanggil pokokism. Ya. Islam tak begitu. Islam dia dasar tak boleh buah, minta maaf.
Ya, dasar tetap, prinsip tak boleh ubah. Pendekatan boleh berubah. Pendekatan dia berbeza-beza. Hatta dalam kecuali dalam soal akidah, dalam soal ibadah, bila wajib berwuduk, dah tak ada wuduk, boleh tayamum. Ya. Prinsipnya semayang tak boleh jamak, tapi bila musafir ada kelonggaran rukhsah. Maknanya begitu dari segi pelaksanaan. Ya. Jadi oleh kerana itu prinsip dasar ini dialah dasar yang tetap, yang menyebabkan kita tidak boleh berubah. Jadi oleh kerana itu Islam ni datang bukan nak membetulkan kita, bukan nak suruh kita ataupun kita kena betulkan dengan Islam. Ya. Kita kena ikut Islam tu. Kalau Islam kata halal, kita kena halal. Walaupun dari segi politik rugi pendapatan, ya, cukai-cukai judi pun tak dapat. Tapi saya dah ada beberapa orang rakan-rakan bukan Islam bincang tanya, saya kata gini, pemimpin seumpama ayah. Ya, pemimpin seumpama seorang ayah. Rakyat seumpama anak dia. Maka pemimpin dia akan cuba jadikan anak dia sebagai anak yang terbaik, rakyat dia sebagai rakyat terbaik. Ayah dia tak akan biarkan anak dia buat benda yang merosakkan. Walaupun budak tu mungkin dia tak tahu. Ya, dia tak tahu yang dia buat tu tak baik. Ya, tak elok. Saya pernah ada seorang budak muda mari jumpa. Dia pelik ayah dia, mak dia marah ke dia sebab dia keluar malam. Dia biasa balik pukul 2, pukul 3 pagi. Ya, mak dia marah ke dia. Dia kata, takkan mak saya beritahu dah mak saya bukan buat apa pun, duk borak dengan kawan je. Takkan tu pun tak boleh. Tengok cara dia fikir. Kita mak ayah ni, bila anak pukul 12 tak balik, pukul 2 pagi tak balik, pukul 3 baru nak balik, kita mula unsing. Tapi bagi budak tu, dia tak nampak. Sebab tu dalam panduan agama, ada akal kita boleh guna. Ada tempat yang kita tak boleh guna logik akal. Itu beza agama. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, satu hari bila tengok Nabi mengambil wuduk. Pada musim sejuk, Nabi pakai khuf. Kasut daripada kulit. Bila berwuduk, Nabi tak tanggal kasut tu. Nabi hanya sapu di atas kaki tu, di atas khuf. Nabi sapu di atas. Ya. Sayyidina Umar kata apa dia? Kalau aku fikir agama ikut logik akal, aku akan sapu di bawah. Ditapaklah sebab yang kotor tapak. Ya. Yang kotor tu tapak. Kenapa sapu di atas? Maknanya agama tak boleh guna akal semata-mata sebab ada benda yang akal tak mampu. Ya. Bila kita berwuduk, kemudian terkentut, batal wuduk. Bila kita ambil wuduk, basuh tak punggung? Tak basuh, basuh muka. Kenapa tak basuh punggung? Ya. Tengah duduk ramai-ramai, kita ambil botol punggung keluar. Semua orang tengok. Ai, JKK. Ya. Ketua cawangan katakanlah. Ya. Malu tak? Malu depan orang ramai. Tapi yang malu tu bila ambil wuduk tak basuh punggung, basuh muka. Sebab yang malu tu muka, bukan punggung. Sayyidina Al-Khattab bil tawaf. Tawaf keliling Kaabah. Sampai depan Hajar Aswad. Sayyidina Al-Khattab berhenti. Apa kata Sayyidina Umar? Hei batu hitam, hei Hajar Aswad. Aku tahu kamu ni batu. Kamu ni Hajar Aswad, batu hitam. Kamu tak boleh mendatang mudarat, datang manfaat. Dia makhluk, dia bukan Tuhan. Aku tidak akan kucuk kamu, wahai Hajar Aswad, kalau Nabi tak kucuk kamu. Lalu Sayyidina Umar pun pergi kucuk Hajar Aswad. Kenapa Sayyidina Umar kucuk? Kerana Nabi buat. Clear akidah dia. Sebab tu kita semayang, menghadap Kaabah. Bukan sembah Kaabah. Kaabah tu makhluk. Syirik sembah Kaabah. Habis kenapa menghadap Kaabah? Kerana Allah suruh. Allah kata, "Falyabudu rabba hadzal bait." Sembahlah Tuhan bagi Kaabah ni. Adapun kita menghadap ke Kaabah, kerana Allah Taala suruh kita menghadap itu, bukan menyembah benda tu. Sekalipun Kaabah hilang, menghadap Kaabah, tempat Kaabah kiblat kita memang situ. Ya. Dan itu disebut oleh Allah Taala. Asalnya kita bukan menghadap Kaabah dulu, ke Masjid Aqsa. Ya. Kemudian Allah Taala turun ayat Quran memalingkan supaya Kaabah kita menghadap ke kiblat kita menghadap ke Kaabah. Ini sebagai contoh.
Oleh kerana itu, dalam konteks ini, Islam dia prinsip dia clear, jelas. Ya, sebab tu mungkin payah orang nak tahu, orang nak faham. Ya, 13 tahun Nabi di Mekah. Ya. Masa tu semayang tak wajib lagi. Puasa tak wajib lagi. Zakat haji langsung tak wajib. Semua kewajipan tu berlaku di Madinah setelah habis hijrah ke Madinah. Kecuali semayang berlaku waktu Isra' Mi'raj. Tahun ke-13. Tahun terakhir Nabi nak hijrah ke Madinah. Sebelum tu di Mekah apa dia? Satu je. Satu saja. Iaitu kalimah, mengucap kalimah syahadah. Yakin Allah sebagai Tuhan, yakin Muhammad sebagai Rasul. Cukup dulu. Ya. Makna apa dia? Tapak ni kena kukuh. Ya. Bila tapak ni kukuh, foundation dia kuat, insya-Allah, marilah apa disuruh Allah Ta'ala, dia akan buat. Pasal apa? Dia punya foundation dah kuat. Ya, sebab tu Allah Ta'ala mengibaratkan kalimah syahadah sebagai pokok. Sebagai pokok. Ya, wa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Tu'ti ukulaha kulli. Ya, ayat panjang. Ya, perumpamaan kalimah yang baik kata Allah seumpama pokok yang baik. Akarnya menjunam dalam perut bumi. Dahannya merimbun di udara. Itu akidah. Tapi orang tak puji akar. Hebat pokok ni. Manis durian ni. Sedap mau. Rimbun pokok ni. Sebenarnya, cantiknya buah dia, rimbunnya dahan dia, suburnya dia, kerana akar dia kuat. Sama tuan-tuan orang puji bangunan tinggi, pencakar langit. Sebenarnya kan foundation dia kuat. Kalau foundation dia tak kuat, tapak dia tak kuat, bangunan tu akan runtuh. Jadi proses membina keyakinan ni lah yang kita usaha. Bina yakin pada manusia. Tanggungjawab kita, yakinkan manusia tak ada cara lain. Hanya cara Islam yang boleh menyelamatkan negara kita, ekonomi kita, perpaduan kita, masyarakat berbilang kaum kita, hanya dengan agama. Saya sebut tadi rakan-rakan non-Muslim. Saya kata, kami orang Islam kena berlaku adil, bukan sebab parti suruh. Bukan sebab bangsa suruh. Sebab Allah suruh. Ya. Allah yang suruh kita berlaku adil pada non-Muslim, pada berbagai kaum. Allah yang suruh. Bila Allah suruh siapa langgar, maka dia salah, dia berdosa. Ya. Jadi oleh kerana foundation kita kuat lah. Asas kita kuat. Kita buat bukan kerana emosi. Kita buat kerana Allah suruh. Sebab tu Nabi beri amaran, man azani zimmiyan faqad azani. Siapa-siapa menyakiti non-Muslim yang baik dengan Islam, sama menyakiti Rasulullah. Masya Allah. Tingginya kedudukan non-Muslim. Bukan Islam yang zimmi. Tingginya sampai sama menyakiti Nabi. Masya Allah. Sama menyakiti Nabi macam Nabi masuk ke Mekah. Nabi kata siapa-siapa yang masuk ke Kaabah dia selamat. Siapa-siapa masuk rumah Abu Sufyan dia selamat. Bayangkan tuan-tuan, rumah Abu Sufyan tu sama taraf dengan Kaabah. Nabi muliakan dia. Ya. Ini kedudukan Islam. Cuma proses yakin. Ya, sebab tu kata Nabi, naja awwalu hazil ummah bil yaqin wa zuhdi. Dua asas yang menyebabkan generasi awal menjadi umat terbaik. Dua faktor. Ya. Dalam hadis Nabi kata khairul quruni qarni. Kurun yang paling baik kurunku kata Rasulullah 100 tahun pertama. Summal ladzina yalunahum, kemudian kurun yang kedua 200 tahun. Summal ladzina yalunahum, kemudian kurun berikutnya, kurun ketiga 300 tahun pertama tu dipanggil golongan salaf. Ya, golongan salaf. Inilah golongan terbaik, generasi yang terbaik. Ya. Kemudian summa yabsul kadzib, masuk kurun keempat, bertaburan pembohong-pembohong, pendusta-pendusta kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi asas kenapa mereka berjaya? Dua. Pertama, naja awwalu hazil ummah bil yaqin, kerana mereka yakin. Tuan-tuan, kita semayang ni kerana kita yakin Allah wajibkan semayang, sebab tu kita semayang. Ya. Kenapa tuan tak minum arak? Allah haramkan. Kita yakin haram tu. Kalau berjudi tu makruh je, Ngatuk Imam, Ngatuk Bilal pakat sekali pergi berjudi. Kalau makruh saja. Kalau semayang ni sunat je, orang tak semayang tuan-tuan. Kalau perjuangan ni tak wajib, apa kita duduk berjuang siang malam, habis duit, habis masa, habis tenaga, pisah dengan isteri, tak ada masa keluarga. Kerana kita tahu ni kewajipan. Menolong agama Allah tu satu kewajipan. Kita wajib berjuang.
Ya. Orang kalau musuh Islam berusaha merosakkan Islam, kita kena bela Islam, tunjukkan imej baik pada Islam. Tuan-tuan, sahabat-sahabat di Pulau Pinang, ialah sebahagian besar masyarakat kita yang ada Islam, dia bukan Islam. Mereka tak faham apa yang kita ucap. Mereka faham apa yang kita buat. Maka tunjuk akhlak kita. Ya, tak perlu kita cakap banyak. Waktu pedagang-pedagang datang ke Melaka, masa tu para miswara. Ya, para miswara dia mimpi. Ya, sejarah mengatakan dia mimpi jumpa Nabi. Ya. Bila kita tengok pandangan para ulama, boleh tak orang bukan Islam jumpa Nabi? Harus. Harus. Cuma dia tak tahu tu Nabi. Ya. Dalam mimpi dia, akhir rombongan yang tengok dalam mimpi sampai betul. Maka dia disambut, diraikan sebab dia mimpi dulu. Ya. Kemudian peniaga dibenarkan meniaga di Melaka. Mereka berniaga dengan jujur, dengan akhlak baik, dengan sopan santun, tidak kasar. Jujur dalam jual beli, jujur dalam urus niaga, menyebabkan masyarakat tertarik dengan Islam. Mereka bukan mari dakwah, mereka tunjuk akhlak. Sebab tu lisanul hal afsah min lisanil maqal. Apa yang kita buat orang mudah faham berbanding apa yang kita ucap. Ada orang tak faham tentang perjuangan PAS, saya kata pergi ke Kelantan. Tengok apa ada Kelantan. Kamu akan dapati patung Buddha terbesar di Kelantan. Yang berdiri ada, yang duduk ada, yang baring ada. Mereka tak diganggu pun. Masyarakat Buddha tak diganggu pun. Mereka tak ada wakil dalam Dewan Negeri, tapi kerajaan lantik wakil dalam di pejabat menteri besar. Ya. Prestasi ekonomi dan sebagainya. Mereka tengok. Ya, kita akui tidak semua negara baik, macam dunia, macam bumi juga. Ada tanah yang subur, ada tanah yang kurang subur. Ya. Sama manusia, manusia tak sama rata. Ada Tuhan lebihkan berbanding yang lain. Nabi-nabi pun sama. Ya, tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din. Demikian rasul-rasul kata Allah, sebahagian dia dilebihkan oleh Allah berbanding sebahagian lain. Rasul tak sama. Semua rasul tak sama. Minhum man kallamallah, ada rasul boleh bicara dengan Allah. Ya. Bukan semua rasul boleh bicara dengan Allah. Sebahagian rasul boleh bicara dengan Allah. Siapa dia? Nabi Musa AS, Nabi Muhammad SAW. Wa kallamallahu Musa taklima. Ya. Ada nabi-nabi yang lebihnya pada suara dia. Hebat suara dia. Macam suara Nabi Daud. Ya. Hebat Nabi Daud ni. Badan tak besar, Nabi Daud ni kecil je. Besi tu lembut di tangan dia. Ya. Besi keras tu lembut di tangan dia. Dia pegang, dia boleh buat lembut. Ya. Nabi Sulaiman boleh terbang di udara. Kapal terbang belum ada masa tu. Ada Nabi lebih. Ya. Nabi Yusuf lebih pada rupa yang cantik. Iman dia hebat. Digodok oleh perempuan. Tahan dia. Godaan perempuan lagi hebat pada godaan iblis. Dan tuan-tuan sekalian, jangan main. Ya. Godaan syaitan ni Allah sebut lemah. Inna kaidah syaitan ka dha'ifa. Tipu helah syaitan ni lemah, kata Allah. Allah beritahu. Tapi tipu helah wanita jangan main. Inna kaidakunna azim. Tipu helah wanita ni besar, berat. Ya. Tipu helah syaitan lemah, kata Allah. Perempuan hebat. Jangan main. Ya. Tercabuk kopiah. Ya. Jadi, tapi Nabi Yusuf hebat. Masya Allah. Ya. Jadi, kesimpulannya, ialah dalam hidup kita ni ada beberapa perkara. Maka kita benalah keyakinan. Yakin. Yang kedua, faktor kedua apa dia? Zuhud dengan dunia. Zuhud ni bukan pakai seluar terbalik. Bukan pakai seluar koyak-koyak. Bukan pakai kopiah yang berkulak, berkelarah apa semua. Ya, itu bukan zuhud, itu sesak. Ya, sesak miskin lain, zuhud lain. Sayyidina Ali bin Abi Talib kata zuhud ni makna orang yang Allah bagi pada dunia. Tuhan bagi dunia ke dia? Ya, tapi dunia tak pernah masuk dalam perut dia. Ya, itu zuhud. Ya, Islam nak orang yang kaya, yang hebat. Ya, kalau kita lemah, orang tak akan tarik dengan kita. Tapi kalau kita tunjuk hebat, akhlak kita baik, pakaian kita kemah, pengurusan kita bagus, ya, orang tertariklah. Ya, orang pergi masjid, tengok hebat masjid, kapet masjid bersih, pergi tandas pun bagus. Tapi kalau pergi tandas tu penyelak pun tak ada. Allah, saya banyak kali kena. Cukup payah tuan-tuan, nak buang air lagi, nak pegang pintu lagi. Oh payah. Padahal penyelak tu sikit je. Ya. Jadi emeh kita tampil yang tak baik, yang tak elok.
Tapi kalau emeh kita baik, sahabat-sahabat saya sedang pergi ke Afrika. Sahabat-sahabat cerita, di Afrika, orang pergi masjid nampak hebat. Ya, ketandah, orang Islam nampak hebat. Kaya, pemurah, dermawan, hebat. Menyebabkan orang tertarik. Ya. Ada pun manusia, memang ada orang cari benda baik, ada cari benda buruk. Kata hukama, seekor lebah, walaupun dia duduk dalam kawasan yang sampah sarap, tapi tabi'i lebah ni mencari madu, mencari bunga. Dia akan cari yang bunga. Tapi lalat langau, tabi'i dia mencari bangkai, walaupun duduk taman bunga sekalipun, dia akan cari bangkai. Ya, sebab tu tuan-tuan jangan bimbanglah. Ada orang duk cari salah. Kalau kita cari salah, jumpalah sebab kita cari. Manusia bukan perfect. Ya. Macam kita dengan kawan. Bila kita kawan baik, kan kita sayang kawan kita, kita tak peduli kekurangan dia. Tapi dan kita marah ke dia benci, maka kita akan nampak keburukan dia, kita tak nampak kebaikan dia. Maka oleh kerana itu, tak peliklah orang duk sama kita berjuang lama-lama, tiba keluar, dia serang kita balik. Ya. Itu biasa. Ya, pasal apa? Kerana dia tahu. Macam kita berkawan rapat 2 orang. Dia tahu rahsia kita, kita tahu rahsia dia. Ya. Bila kita berkawan, kita sembunyikan keburukan kawan kita, dia pun sembunyi keburukan kita. Tapi dan kita musuh, kita ceritalah. Aku kenal lah dia tu, kenal sangat. Pergi ke petani Thailand tu nikah 2 tu, aku jadi saksi dia kahwin. Aku sahkan sebab aku je pun nikah juga. Contoh. Ya. Tapi bila kita berkawan, kita akan kebaikan. Sebab tu dalam Islam ni, kalau kita benci seorang, jangan melampau-lampau benci. Mungkin satu hari jadi kawan. Kalau kita sayang seorang, jangan melampau-lampau sayang. Mungkin satu hari jadi musuh. Ya, sederhana. Ya, hormat menghormati. InsyaAllah, jadilah anda semua, saya dan kita semua, jadilah besi berani. Besi yang menarik orang kepada kita. Jangan jadi besi penakut. Orang tolak kita ke tepi. Akhirnya Islam tidak akan dapat kita tegakkan. Yakin insya-Allah, ya, perubahan sedang berlaku, gelombang sedang berlaku, termasuk Pulau Pinang. Insya-Allah kita bekerja keras, usaha, ikhtiar, doa, tawakal pada Allah. Redha apa yang Allah tentu, dan mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan di atas apa yang kita buat insya-Allah. Ya, jadi saya rasa sekadar dah dulu untuk malam ini. Insya-Allah kita pun ada satu program lagi lepas ni. Takut habis modal. Jadi kita ada program satu lagi lepas ni. InsyaAllah sama-sama kita berusaha hingga Allah Ta'ala beri kesabaran, istiqamah sehingga kita bertemu dengan Allah Ta'ala dan kita memperjuangkan, bersama-sama memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum.